الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata musannif rahimahullah, dan 7 perkara yang lagi akan datang itu sifat maknawiyah. Baik, insyaAllah kita akan sambung lagi bacaan kitab Tafsiratul Adani bi Alhani Bakuratil Amani pada muka surat 20. Muka surat 20 baris pertama. Pada kata musannif, dan 7 perkara. Dan di sini jadi wawul isti'naf. Dan ni jadi wawul isti'naf. 7 perkara yang lagi akan datang tu dipanggil sebagai mubtada. Tu, ni mubtada. Bermula 7 perkara. Perkara di sini terkena di atas sifat. Perkara di situ dengan makna sifat. Tu. Dan 7 perkara. Jadi 7 perkara ni kalau kita menjalani di atas pendapat yang masyhur, di atas pendapat yang masyhur, yang mengirakan sebagai mengirakan sifat ma'ani tu, mengirakan sifat maknawiyah tu. Itu. Sebenarnya kalau kira pun sifat ma'ani pun ada khilaf lagi di kalangan ulama. Berapa sifat ma'ani yang wajib kita tahu? Sifat ma'ani pada zat Allah Ta'ala tu tak terhingga lah banyak ya. Tak boleh yang kita nak khabar sifat ma'ani pada Allah Ta'ala ni 7 je. Tak boleh. Baik ni. Moga sifat ma'ani ni banyak lagi. Cumanya 7 perkara tu hak wajib kita tahu. 7 perkara tu hak besar-besar, hak wajib kita tahu. Habis tu. Kalau kita tengok pun ada lagi kan pendapat hak mengatakan takwin dan juga sifat idrak. Sifat takwin dan juga sifat idrak pun masuk di dalam sifat ma'ani. Maka bila masuk dalam sifat ma'ani, maka masuk juga dalam sifat maknawiyah lah. Itu atas pendapat apa tu? Kalau idrak tu atas pendapat Maturidi lah. Kalau takwin tu atas pendapat Abu Bakar Bakillani, Imam Bakillani. Habis. Dan 7 perkara, jadi kita menjalani atas kaul yang masyhur lah, atas kaul yang rajih. Dan 7 perkara yang lagi akan datang. Akan datang apa? Akan datang oleh sebutnya perkara lah. Tu. Pada tak apa sebut lagi. Sebut ni dulu. Nak buat lagi takrif dulu. Supaya kita faham. Nak 7 sifat hak lagi akan datang tu. Hak tak sebut lagi. Dulu 7 sifat hak dulu hak disebut tu sifat ma'ani. Hak mula dengan sifat ayat kalau dalam kitab kita ni. Tu sifat ma'ani. Jadi sifat maknawiyah ni lagi akan disebut. Tu. Dan 7 perkara, yakni 7 sifat yang lagi akan datang sebutnya perkara itu khabar dekat sini. Sifat maknawiyah, namanya nama sifat ataupun namanya nama perkara. Tu. Jadi 7 perkara hak lagi akan datang hak disebut oleh para 7 nama tu dinamakan sebagai sifat maknawiyah. Yakni diletak nama oleh ulama-ulama mutakallimin, ulama-ulama usuluddin. Aku tahu. Jadi maknawiyah ni, kalau kita tengok maknawiyah ni sebenarnya dia ada 2 makna lah. Sebenarnya 3, tapi 2 makna secara umum. Mana? Yang pertama kita kena tahu bahawa maknawiyah ni ada 3 makna. Iaitu makna yang pertama maknawiyah dengan thamaratus sifat, ataupun dipanggil sebagai maknawiyah mujma'un alaih. Jadi maknawiyah yang mujma'un alaih ni maknawiyah sebagai thamaratus sifat. Iaitu jaksa ataupun tugas bagi sifat. Jadi maknawiyah dengan makna yang pertama, yakni maknawiyah dengan mujma'un alaih ataupun maknawiyah dengan makna thamaratus sifat ni, hak ni tidak diingkar oleh Mu'tazilah dan juga tidak diingkar oleh siapa-siapa pun.
sama ada Asy'ariyah ataupun Maturidiyah tetap mengisbatkan. Sebab apa? Sebab benda ni sepakat, benda hak telah ijma'. Maknawiyah ni. Jadi maknawiyah mana pertama? Kita kena faham dululah maknawiyah sebab apa? Kayak gini pada ni nak bawa kita tu pergi ke langit. Nak bawa kita nak bawa ke langit. Ni dalam huraian yang ni sangat-sangat tinggi. Ada tu guru tak mau baca dah luar ni. Hamish dia panggil. Dia panggil Hamish yang dibuat oleh pada Hasyiah lah. Hasyiah yang dibuat oleh pada ada tu guru tak mau masuk dah luar ni. Payah dia bawa. Masuk naik ke langit dah, tinggi sangat. Tu. Jadi kalau kunci dia nak faham luar tu kena faham dulu dalam kotak ni. Jadi maknawiyah ni kita kena faham bahawa maknawiyah ni ada 3 ataupun ada 2. Mana? Yang pertama maknawiyah dengan makna samaratus sifat. Hak ni tidak diingkar oleh Mu'tazilah dan juga tidak diingkar oleh Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Faham ni? Ada maknawiyah dengan makna yang kedua. Apa? Maknawiyah dengan hal, dengan makna hal. Jadi maknawiyah dengan makna hal, hak ni diisbat oleh Maturidiyah tetapi diingkar oleh Asy'ariyah dan juga diingkar oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah mengingkar maknawiyah dengan makna hal. Bukan saja Mu'tazilah, bahkan Asy'ariyah pun menafikan maknawiyah dengan makna hal. Ada makna yang ketiga, maknawiyah dengan makna amrun i'tibariyun. Amrun i'tibari. Mana? Maknawiyah yang ketiga ini diingkar oleh Mu'tazilah dan juga diingkar oleh diingkar oleh Maturidiyah. Gitu. Jadi maknawiyah ni ada 3. Ada 3 kita nak faham. Jadi maknawiyah hak pertama tu mujma'un alaih, hak tu kalau kita nafi jadi kafir. Kalau kita nafi maka akan jadi kafir kita. Jadi sebab apa? Sebab tu sepakat. Mu'tazilah pun isbat kata ada bagi Allah Taala tu sifat maknawiyah yang mujma'un alaih atau maknawiyah dengan makna samaratus sifat lagu tu. Tu sifat maknawiyah namanya nama perkara tu, nama 7 perkara hak lagi akan bersebut. Pada istilah nama tu pada istilah yakni pada panggilan, pada disiplin ilmu usuluddin, pada istilah ulama mutakallimin. Di sisi ulama mutakallimin bila sebut maknawiyah dia terkena lalu dah ke atas sifat-sifat Allah, sama ada sifat tersebut hal ataupun amrun i'tibari. Faham ni? Gitu. Kayak gini kita akan tengoklah apa maknawiyah dengan makna amrun i'tibari, apa maknawiyah dengan makna hal. Hak tu diterang oleh pada ayat sendiri pada muka surat 21 sebelah dia. Tak apalah kita baca hak ni dulu. Maka ia ni jadi tafriq ni. Maka ia 7 perkara tu ataupun ia maknawiyah tu. Beberapa perkara yakni beberapa sifat. Maknawiyah ni terkena kepada beberapa perkara yakni sifat. Perkara di sini dengan makna sifat. Beberapa perkara yang dibangsakan dia beberapa perkara tu kepada ma'ani. Jadi sifat maknawiyah ni sifat hak dibangsakan, dinisbahkan kepada ma'ani. Sifat hak dinisbahkan kepada sifat ma'ani. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab Arab dia buat lagi lah. Tu sifatun mansubatun lil ma'ani, sifat hak dinisbah, sifat hak hak dinisbah kepada makna ma'ani. Jadi maknawiyah ni sifat hak dinisbah kepada ma'ani. Ada sebagai kitab sebut sifat yang mulazimatun. Apa mulazimatun? Yakni sifat hak lazim dan juga malzum antara dua tu. Yang mana bila ada ma'ani maka adalah maknawiyah. Bila tak ada makni, maka hilang maknawiyah. Seolah-olah bawa gitu bah. Seolah-olah bawa makna gitu. Mana? Apabila ternafi makni, maka ternafilah maknawiyah. Apabila ternafi maknawiyah, ternafilah makni. Sebab apa? Sebab makni ni ataupun maknawiyah ni adalah sifat yang mansubatul lil ma'ani. Sifat hak dinisbah. Sifat hak dibangsakan kepada ma'ani. Apa maksud dia? Pada kata perkara yang sifat yang dibangsakan dia sifat ataupun dia perkara kepada ma'ani. Apa maksud dia? Yakni bila ada ma'ani maka adalah maknawiyah. Bila tak ada ma'ani maka tak adalah maknawiyah. Bila ternafi maknawiyah maka ternafi ma'ani. Dipanggil sifat yang lazim malzum. Mana lazim mana malzum? Lazimnya ma'ani maka malzumnya adalah lazimnya maknawiyah, malzumnya ialah makni. Kalau dua tu tukar pun tak apalah.
Dia sama sebab dia lazim malzum kan. Habis itu. Jadi kita nak faham situ dah. Kena faham bahawa sifat maknawiyah ni adalah sifat yang dinisbah, sifat yang dibangsakan ataupun sifat hak bersangkut paut dengan makni. Jadi maknawiyah sifat hak bersangkut paut dengan makni. Apa pemahaman kita bila sebut lagu tu? Yakni maknawiyah ni ada maknawiyah ataupun sungguh maknawiyah tu kerana ada makni. Kalau tak ada makni maka tak ada maknawiyah. Gitu tubik perkara. Tubik. Kaedah tubik gitu. Habis. Tu. Hak tu kena faham balik dulu saya tu. Okey, dibangsakan dia tu kepada makni. Makni mana? Makni yang tersebut itu. Mana makni yang tersebut? Yang disebut oleh para dulu. Mula dengan sifat hayat tu. Kalau dalam kitab kita ni mula dengan sifat hayat dulu kan? Kalau dalam kitab-kitab lain tu mula dengan sifat apa? Kudrat dulu. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tu. Jadi sifat maknawiyah ni sifat dibangsakan kepada sifat-sifat makni. Makni mana? Makni yang telah disebut dulu. Tu habis itu. Kita ada habis dah belajar sifat makni dulu. Tu yang sabit. Yang ni sifat mana ni? Nampaknya yang ni jadi naat bagi perkara. Okey, perkara ataupun sifat dibangsakan kepada makni tu yang sabit. Apa yang sabit? Bila sebut yang sabit dengan makna yang sungguh. Gitu. Yang sungguh dengan tasawur. Apa tasawur? Yakni dengan fikiran, dengan terbayang, dengan kita menggambarkan. Tasawur fikiran, yakni dengan kita menggambarkan pada fikiran, pada akal kita, pada zihin kita. Sekira-kira tiada tahakkuk dirinya diri mana? Tu dirinya diri 7 perkara tu pada kharij. Tiada tahakkuk pada kharij. Jadi tengok dia kata. Okey, sifat yang sabit. Yang sabit yang sungguh dengan tasawur fikiran. Dengan kita fikir, dengan kita gitilik. Gitu. Sekira-kira tiada tahakkuk. Baca tahakkuk ni. Tiada tahakkuk. Apa tiada tahakkuk? Yang ni tiada wujud. Gitu. Tiada tahakkuk dirinya diri 7 perkara tu pada kharij. Jadi sifat maknawiyah ni bukan sifat hak jenis tahakkuk pada kharij. Apa tahakkuk pada kharij? Tahakkuk dirinya diri 7 perkara tu ataupun dirinya diri maknawiyah tu pada kharij. Apa pada kharij? Yakni pada luar daripada fikiran. Lagu tu pada kharij, yakni pada luar daripada fikiran. Jadi sifat maknawiyah ni bukan sifat hak jenis tahakkuk pada diri. Pada sebenar tak ada. Bukan ada di luar daripada kepala otak. Faham ni? Sifat maknawiyah ni bukan sifat hak jenis ada sungguh-sungguh di luar. Bukan luar daripada kepala otak. Faham ni? Tu sama ada kita menjalani maknawiyah dengan makna hal ataupun maknawiyah dengan amrun i'tibari. Kadang khilaf lah di antara dua aliran iaitu Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Bahawa maknawiyah ni apa? Adakah maknawiyah ini dikira ataupun dihitung sebagai hal? Adakah maknawiyah ini dihitung ataupun dikira sebagai sifat yang amrun i'tibari? Okey, kalau kita menjalani di atas pendapat Asy'ariyah dan juga Imam Fakhruddin Ar-Razi, maknawiyah adalah dengan makna amrun i'tibariyun. Maknawiyah akan jadi amrun i'tibariyun. Kalau kita menjalani di atas pendapat yang mengatakan bahawa maknawiyah ini hal, iaitu pendapat Imam Maturidi, iaitu Maturidiyah lah, dan juga Imam Sanusi dalam kitab Aqidah As-Su'ra, Imam Haramain dan juga Imam Baqillani. Gitu. Jadi bila kita, walaupun kita menjalani dua-dua kaul tu, sama ada maknawiyah ni sebagai hal ataupun maknawiyah ni sebagai amrun i'tibari, pada realiti, pada hakikat sebenar sifat ni bukan tahakkuk, bukan sifat jenis tahakkuk, bukan sifat jenis ada di luar daripada kepala otak. Faham ni? Kepala otak kita ni bukan hak benda hak ada di luar daripada kepala otak kita. Faham ni? Berbeza dengan sifat makni. Sifat makni dia sifat jenis tahakkuk pada diri tu.
Sama ada pada luar daripada fikiran, disebut sebagai zihin, dan juga di luar, di dalam kepala otak. Sifat ma'ani ni sifat jenis ada, wujudi. Ada mana? Di dalam kepala otak kita, yakni dipanggil zihin, dan juga ada di luar daripada kepala otak kita, dipanggil kharij. Faham ni? Gitu. Itu jadi itu dua khilaf lah, khilaf di antara dua kaul. Dua-dua tu diguna belakalah pendapat tu. Cuma kita lah ikut nak ambil mana pendapat mana. Cumanya kalau kita menjalani atas pendapat yang rajih, pendapat yang muktamad, maknawiyah tu sebagai amrun i'tibariyun, bukan sebagai hal. Tu. Apa beza amrun i'tibari dengan hal ni? Pula. Topik pula. Kalau kita tengok amrun i'tibari, rasanya penuh bahadah so. Amrun i'tibari ni perkara hak difikir pada akal sahaja. Tapi tiada di luar daripada akal. Dia tidak ada di luar daripada akal. Berbeza dengan hal. Hal ni dia sungguh pada akal dan juga sungguh di luar daripada akal. Tapi sungguh sahaja. Sungguh sahaja, faham ni? Itu maknawiyah. Maknawiyah dengan makna hal. Hal ni maksudnya apa? Sungguh pada fikiran dan juga sungguh luar daripada fikiran. Berbeza dengan amrun i'tibari. Kalau amrun i'tibari ni dia hanya sungguh di dalam fikiran, tapi di luar fikiran kita tidak sungguh. Tidak ada bahkan tidak sungguh di luar daripada fikiran kita. Itu beza dia. Ni jadi pendapat kita Asy'ariyah, kita menjalani Asy'ariyah, kita bukannya menafi secara total maknawiyah ni. Kalau dalam kitab-kitab sebut Asy'ariyah menafikan maknawiyah. Jadi hak dinafi oleh Asy'ariyah tu kita kena tanggunglah. Apa yang disebut dalam kitab bahawa Asy'ariyah menafikan maknawiyah, jadi kita kena tanggung. Tanggung bagaimana? Tanggung kata Asy'ariyah bukan menafikan secara total maknawiyah, tapi Asy'ariyah menafikan maknawiyah dengan makna hal. Hak tu. Jadi hak tu hak dinafi oleh Asy'ariyah. Ataupun Asy'ariyah. Hak sebut tu sebenarnya Asy'ariyah lah, bukan Asy'ariyah. Kalau kita sebut Asy'ariyah tu kita nak hadap untuk tuju kepada golongan yang melawang pada Mu'tazilah. Sebab dulu Asy'ariyah ni dia hanya satu kelompok. Dia tak pecah dua. Macam lah ni pecah dua, mana? Maturidiyah tu bisa. Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Baik ni. Tapi dulu dia panggil sebagai Asy'ariyah saja untuk dua golongan ni. Asy'ariyah. Sebab apa? Kita kena hadap Asy'ariyah tu tuju untuk melawan Mu'tazilah. Faham ni? Asy'ariyah tuju untuk melawan Mu'tazilah. Bila sebut Asy'ariyah atau betulnya sepatutnya. Asy'ariyah maksudnya orang yang menjalani pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari. Maturidiyah pula adalah orang yang menjalani pendapat Imam Maturidi. Lagu tu. Jadi kita Asy'ariyah, kita bukan nafi secara total maknawiyah, tapi kita nafi maknawiyah dengan makna hal. Di sisi kita Asy'ariyah, kita mengisbatkan juga maknawiyah, tapi isbat sebagai sifat amrun i'tibari. Sifat kita isbat sebagai amrun i'tibari. Perkara hanya difikir pada akal fikiran kita sahaja. Tu. Sebab apa tu? Kerana hal-hal, bila sebut hal ni menengahi antara ada dan tak ada. Menengahi antara ada dan tak ada. Nak kata tak ada betul-betul tak boleh. Nak kata ada betul-betul tak boleh. Nak kata tak ada betul-betul tak boleh. Dah lah ke mana? Mawasitata bainahuma. Perduduk pertengahan di antara dua. Mana ada dan tiada. Nak kata ada sungguh tak boleh. Nak kata tak ada pun tak boleh. Faham ni? Itu hal. Hanya sungguh pada akal dan juga sungguh di luar daripada akal. Dipanggil sungguh subuk fi dhihni dan juga subuk fil kharij. Lagu tu. Berbeza dengan amrun i'tibari. Sekira-kira kalau kita adu antara hal dengan amrun i'tibari, hak mana lagi tinggi? Tingginya hal. Hal tu lebih tinggi daripada amrun i'tibari. Sebab apa? Amrun i'tibari dia hanya sungguh di dalam kepala kita, luar daripada kepala dia tak sungguh dah. Tapi hal dia sungguh di luar daripada kepala otak kita dan juga dalam kepala otak kita dia sungguh. Faham ni? Jadi pada ayat sebut ni, sekira-kira tiada tahakkuk ni, tiada tahakkuk dengan makna tiada wujud.
Kalau kita menjalani dua-dua pun, sama ada maknawiyah dengan makna hal atau maknawiyah dengan makna amrun i'tibari pun, tetap sepakat bahawa maknawiyah tu bukan sifat yang tahakkuk. Apa sifat yang tahakkuk? Tu sifat yang wujud dirinya pada kharij, hanya sungguh dalam kepala otak, bukan wujud dalam kepala otak sungguh di dalam kepala otak dan juga sungguh di luar daripada kepala otak. Tu sungguh dua-dua, maksud sungguh dalam kepala otak dipanggil sungguh pada zihin dan juga sungguh pada kharij. Itu kalau kita menjalani pendapat Maturidiyah. Kalau kita menjalani pendapat Asy'ariyah, sungguh dalam kepala otak jelah, luar daripada kepala otak tak sungguh dah. Itu. Bukanlah ia mana? Bukanlah ia tujuh perkara tu, ataupun bukanlah ia maknawiyah tu. Tu. Bukanlah ia maknawiyah tu tujuh. Dia jawab dah lah. Ia tu mana? Ni nak jaga domain ia tu mana? Ia yakni tujuh itu. Kalau kita baca kita abai ia lah. Bukanlah tujuh itu mana? Tujuh perkara maknawiyah tu, ataupun tujuh sifat maknawiyah tu, perkara yang ada dirinya diri perkara. Ada mana? Ada pada kharij. Bukanlah si tujuh sifat maknawiyah tu perkara yang ada, yakni perkara yang wujudi, perkara yang ada diri, ada dirinya diri perkara tu ada pada kharij. Dah lagu tu tak ada tak pada kharij. Sifat maknawiyah tak ada pada kharij, tak ada daripada luar fikiran kepala otak kita, tak ada pun maknawiyah tu. Faham ni? Tapi sungguh pada semata-mata akal, itu pendapat Asy'ariyah. Dan juga sungguh dalam kepala otak dan sungguh di luar daripada kepala otak, itu pendapat Imam Maturidi. Beres itu. Jadi perkara maknawiyah ni sepakat bahawa sepakat antara Asy'ariyah dan juga Maturidiyah bahawa sifat maknawiyah ni bukan sifat ada diri. Bila sebut ada ni, lau kushifa anal hijab la ra'ainaha. Sekira-kira kalau Allah Ta'ala buka hijab, maka boleh kita nampak. Tu kalau sifat ada. Jadi sifat maknawiyah ni kalau Allah tajalli zat dia, kita tak nampak. Ada pun kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalaulah Allah Ta'ala tajalli, tunjuk zat dia, nescaya boleh kita nampak akan sifat-sifat Allah Ta'ala. Faham ni? Sifat-sifat makni dia lah. Jadi sifat maknawiyah bukan sifat ada diri. Lagu tu ada sungguh sahaja. Sungguh mana ustaz? Sungguh dalam kepala otak dan juga sungguh di luar daripada kepala otak. Itu pendapat Imam Maturidi gitu. Beza ke sungguh dengan ada? Beza. Sungguh dengan ada dua benda yang berbeza. Faham ni? Macam juga bulat. Contoh bulat. Bulat tu benda ada tak? Tak ada. Bulat bukan benda ada. Dah? Sungguh sahaja. Tu. Bulat bukan benda ada, tapi sungguh sahaja. Bulat pada bola. Jadi bulat pada bola tu bukan benda yang ada, tapi benda yang sungguh sahaja. Faham ni? Kalau kita nak tunjuk bulat, mana bulat? Kalau bulat tu benda ada, tunjuk bulat tu mana. Tunjuk tak kena. Tunjuk bulat tapi kena ke apa? Pokoknya ni kena juga. Tunjuk bulat tapi kena ke bola. Tak kena. Tak kena pada diri bulat tu. Jadi bulat tu bukan benda yang wujudi, tapi benda yang sungguh. Bulat tu ada tak? Bulat tak ada. Kena faham gitu. Ada juga orang yang tak faham, dia kritik kita. Dia dengar apa ustaz ngajak ada tak ada. Pas sungguh. Kok mana? Dia tak faham. Dia tak faham kaedah bila sebut subuti dengan wujudi. Kena reti beza tu, wujudi dengan subuti tu. Faham ni? Dia tak faham, dia nak kritik orang. Ada saya jumpa dalam Facebook, dia tengok ada seorang ustaz tu mengajar. Ustaz Muhadir. Ustaz Muhadir Haji Jul. Ustaz tu power jugalah dalam ilmu usuluddin dia. Ada seorang ustaz. Dia komen, dia kata apa ustaz ni mengajar pelik dia. Sebab apa? Si bulat bukan benda ada, dia kata. Bulat ni tak ada. Tapi sungguh saja. Ia kritik itu. Lah betul lah. Bulat tu bukan benda ada, tapi sungguh. Kalau nafi bulat, bodoh lah. Moga bulat tu memang bulat. Bola memang bulat. Kalau kita nafi kata, tak ada tak sungguh bola ni bulat. Bodoh lah kita menafikan benda hak betul. Ni. Jadi bulat tu bukan benda ada, tapi benda sungguh. Habis gitu. Macam juga jatuh contoh. Buahnya jatuh daripada pokok. Buah kelapa jatuh daripada pokok. Jatuh tu ada tak?
Jatuh tu perbuatan ataupun apa fenomena daripada duduk di buahnya, duduk di pokok jatuh ke bawah. Jatuh tu bukan benda ada, tapi benda yang kita faham saja. Lagu tu. Jadi sifat maknawiyah ni bukan perkara yang ada dirinya pada kharik, bukan. Hanya ia maknawiyah ni ataupun hanya ia tujuh perkara ni, boleh juga tujuh perkara ataupun maknawiyah lah sama je. Hanya ia maknawiyah ataupun tujuh perkara tu perkara-perkara yang lazim bagi makni. Perkara-perkara yakni sifat-sifat yang lazim. Yang lazim. Apa maksudnya lazim? Ini yang mesti bagi makni. Lazim bagi makni. Jadi maknawiyah ni sifat yang lazim bagi makni. Sifatun malzu apa? Tak ingat lah weh. Mulazimatun tu. Sifat yang mulazimah, sifat yang lazim malzum antara dua tu. Lazimnya maknawiyah, malzumnya makni. Gitu. Perkara yang ada, perkara-perkara yang lazim bagi makni, hanya ia maknawiyah tu perkara-perkara yang lazim bagi makni. Apa makna dia? Yang ni bila ada makni maka ada maknawiyah, bila tak ada makni ataupun ternafi makni maka ternafi maknawiyah. Sebab apa? Sebab dia dua benda yang lazim malzum je. Kaedah di dalam falsafah dia panggil izan kaedah dalam falsafah izan tafal lazim intafal malzum. Apabila ternafi lazim maka akan ternafi juga malzum. Mana? Bila ternafi lazim, mana? Bila ternafi maknawiyah maka akan ternafi juga malzum, iaitu makni. Tu kaedah dalam falsafah. Izan tafal lazim intafal malzum. Apabila ternafi lazim maka ternafi juga malzum. Apabila ternafi maknawiyah maka akan ternafi makni. Bila ternafi makni maka ternafi maknawiyah, gitu. Jadi maknawiyah ni sifat yang lazim bagi makni. Lazim bagi makni yang dapat. Yang ni nampaknya sifat bagi perkara. Tak adalah perkara-perkara ataupun sifat-sifat tu yang dapat dengan fikir. Tu yang dapat dengan fikir, yang dapat dengan akal. Fikir dengan mana akal. Yang dapat dengan fikir, yang ni dapat dengan akal. Tu dapat dengan akal kita sahaja. Sungguh di luar dan juga sungguh di dalam kepala otak kita, bukan benda ada. Baik. Pada dibuat angka 10. Ni nak takut berat sikit lah angka 10. Tengok. Qauluhu, kata musannif, lazim bagi ma'ani. Dia nak bahas perkataan lazim bagi ma'ani yang dia sebut tu. Mana? Ni maknawiyah tu perkara yang lazim bagi ma'ani. Dia nak bahas perkataan lazim bagi ma'ani. Tengok pada dia buat dia buat matan. Mula-mula dia buat matan. Matan tu nama bakurah. Matan tu nama bakurah. Lepas daripada buat matang tu, orang suruh kan, anak-anak murid dia suruh supaya dia buat syarah. Dia pun buat syarah. Namanya apa syarah? Tafsiratul Adani. Bila buat syarah tu, tu dia tak puas hati lagi. Dia tak puas hati lagi sehingga dia pergi buat pula hamish ke atas syarah dia. Tu. Ni seolah-olah jadi hasyiah. Tu tengok para hebat dia. Tu. Qauluhu, kata musannif, lazim bagi makni. Ni tak ada dah sebenarnya. Katanya ni sebenarnya terjemahan daripada qauluhu ni lah. Sebenarnya tak ada dah ni. Buanglah perkataan katanya tu, tak ada. Qauluhu masuk daripada qauluhu tu, kata musannif, lazim bagi makni. Nak hurai perkataan lazim bagi makni tu apa maksud? Tu lazim bagi makni tu apa maksud? Maka atas fardu ternafi ma'ani, manalah? Maka atas fardu ternafi malzumnya, iaitu ma'ani, ternafi juga maknawiyah. Baik. Maka atas fardu, atas fardu yakni atas fardu takdir lah, fardu takdir. Atas agak-agak gitu. Maka atas agak-agak ternafi malzum, atas agak-agak ternafi yakni apabila ternafi malzumnya maknawiyah. Tu apabila ternafi malzumnya malzum maknawiyah. Mana malzum maknawiyah tu? Iaitu ma'ani. Jadi ma'ani ni jadi malzum. Kalau kita jawab maka ternafi, maka dia tak bubuh lah, cuma kita pergi bubuh lah supaya mudah faham. Maka ternafi juga maknawiyah. Gitu. Apabila ternafi ma'ani,
Ternafi malzum, maka ternafi juga lazim. Lazimnya adalah maknawiyah, malzumnya adalah ma'ani. Okey. Maka atas agak-agak, atas buat kira-kira, ternafi, yakni apabila ternafi malzumnya maknawiyah. Mana malzum maknawiyah tu? Iaitu malzum maknawiyah tu ma'ani. Tu ma'ani tu jadi malzum. Bila ternafi ma'ani, mudahnya gitu. Bila ternafi ma'ani, ternafi juga maknawiyah. Maknawiyah yang jadi sebagai lazim bagi ma'ani gitu. Ternafi juga maknawiyah gitu. Apabila ternafi ma'ani, maka ternafi juga maknawiyah, macam saya hurai tadi. Sebab tu kata penting untuk faham dalam kotak ni dulu sebelum kita nak pergi luar daripada kotak ni. Takut tak faham, takut membengong keluar mampu kerah. Ini. Habis. Bila ternafi ma'ani, maka ternafi maknawiyah. Habis. Maka seperti tidak dihukum dengan kufur Mu'tazilah dengan menafikan sifat-sifat ma'ani. Tu. Dia kata bila ternafi tadi dia kata bila ternafi ma'ani maka ternafi juga maknawiyah. Tapi ahli sunnah wal jamaah tidak hukum kufur Mu'tazilah dengan dengan sebab dengan ni sini dengan jadi sababiah lah, dengan sebab menafikan oleh mereka itu Mu'tazilah sifat-sifat ma'ani. Mu'tazilah ni mereka menafikan sifat ma'ani, mereka menafikan sifat ma'ani. Tahu tak? Mu'tazilah mereka menafikan sifat ma'ani. Bagi Mu'tazilah Allah Ta'ala tidak ada sifat ma'ani. Sebab tu Mu'tazilah digelar sebagai Mu'attilah. Jadi Mu'attilah tu gelaran bagi Mu'tazilah. Mu'tazilah tu nama aliran dia. Nama aliran dia. Dan juga digelar sebagai Mu'attilah. Apa Mu'attilah? Golongan yang mengkosongkan Allah Ta'ala daripada sifat-sifat. Kata Mu'tazilah, Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat ma'ani. Mu'tazilah nafi sifat ma'ani lah. Sifat-sifat lain tak nafi. Mu'tazilah dia nafi sifat ma'ani. Baik. Kata Mu'tazilah, Allah Ta'ala berkata-kata tak? Allah Ta'ala berkata-kata. Tapi berkata-kata dengan zatnya. Allahu mutakallimun bizatihi. Allah Ta'ala berkata-kata dengan zatnya. Bukan Allah Ta'ala berkata dengan sifat dia. Allah Ta'ala mendengar tak? Kata Mu'tazilah, Allah Ta'ala mendengar dengan zatnya. Bukan dengan sifat. Allah Ta'ala apa lagi? Melihat tak? Allah Ta'ala melihat dengan zatnya, bukan dengan sifat. Jadi Mu'tazilah mereka menafikan ma'ani. Dah bila Mu'tazilah menafikan ma'ani, apa kita tak hukum Mu'tazilah kafir? Apa ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah kita tak hukum Mu'tazilah dengan kafir? Sebab mereka menafikan ma'ani. Sedangkan kaedah tadi, sifat maknawiyah ni, sebab kaedah tadi mana? Mu'tazilah kita tak hukum. Ahli sunnah wal jamaah tidak hukum Mu'tazilah ni keluar daripada agama ataupun jadi kafir. Sebab apa? Dengan sebab mereka menafikan ma'ani. Sebab apa kita tak hukum Mu'tazilah tu dia kafir? Sedangkan kaedah tadi, izan tafal lazim intafal malzum. Apabila ternafi lazim, maka ternafi juga malzum. Ni, bila ternafi maknawiyah maka ternafi apabila ternafi ma'ani maka ternafi juga maknawiyah. Apabila ternafi maknawiyah ternafi juga ma'ani. Maksudnya bila Mu'tazilah mereka menafikan ma'ani, sepatutnya kita kena kafirkan juga Mu'tazilah. Sebab apa? Sebab Mu'tazilah menafikan ma'ani. Bila Mu'tazilah menafikan ma'ani, membawa kepada ternafi juga maknawiyah. Jadi peliknya di sini bukan suruh untuk kita mengkafirkan Mu'tazilah lah, bukan. Bukan suruh kita mengkafirkan Mu'tazilah. Cuma pada nak bahas di sini seolah-olah timbul persoalan. Apa Mu'tazilah kita tak kafirkan mereka sedangkan mereka menafikan ma'ani? Sedangkan kaedah tadi, apabila kita menafikan ma'ani maka membawa kepada ternafi maknawiyah. Apabila kita menafikan maknawiyah membawa kepada ternafi ma'ani, kaedah tadi. Tapi apa dalam hal maknawiyah di dalam perkara ataupun di dalam satu bab, Mu'tazilah mereka menafikan ma'ani, tapi kita tak hukum kufur Mu'tazilah dengan sebab mereka menafikan ma'ani. Sebab apa? Tu. Sebab ma'ani apa? Kita jawab dulu. Takut kita pening, takut kita jadi bingung, kita jawab dulu. Sebab apa Mu'tazilah kita tak hukum mereka kufur dengan sebab mereka menafikan ma'ani? Sedangkan kaedah tadi, apabila kita menafikan ma'ani maka membawa kepada ternafi maknawiyah. Sebab apa kita tak hukum Mu'tazilah tu dengan kafir? Jawapannya kerana Mu'tazilah mereka menafikan mereka menafikan maknawiyah dengan makna hal ataupun maknawiyah dengan makna amrun i'tibariyun. Tetapi Mu'tazilah mereka isbat
ma'nawiyah dengan makna samaratus sifat. Tu. Jadi Mu'tazilah mereka isbat tu. Faham ni? Isbat hak tu so. Jadi hak tu so dengan sebab dia isbat hak tu so je, dia tak jadi kafir. Lagu tu. Jadi kita tahu dah lah jawapan dia. Sebab apa kita tak jatuhkan kafir kepada Mu'tazilah dengan sebab mereka menafikan ma'ani. Tu. Tu. Baca mula. Seperti tidak dihukum dengan kufur Mu'tazilah dengan menafikan sifat-sifat ma'ani. Mu'tazilah kita tak kufur dia. Kita tak jatuh hukum kufur ke atas Mu'tazilah dengan sebab mereka menafikan ma'ani. Tidak ada jalan, yakni nescaya tidak ada jalan bagi dihukum dengan kufur mereka yang menafikan maknawiyah. Tu. Sebagaimana kita tidak mengkafirkan Mu'tazilah dengan sebab mereka menafikan ma'ani, maka tak bolehlah juga kita nak kafirkan siapa-siapa ataupun orang-orang yang tolak maknawiyah. Sebab apa? Mu'tazilah mereka menafikan ma'ani, kita tak jatuh hukum kufur kepada dia. Maka begitulah juga bila orang bila orang menafikan maknawiyah, maka tak boleh kita nak jatuh hukum kufur kepada dia. Tapi di dalam kitab-kitab Melayu sebut apa? Dalam kitab-kitab Usuluddin sebut menafikan maknawiyah jadi kafir. Pula. Jadi dia nak bawa kita fikir situ. Dia nak bawa kita berfikir. Sebab apa Mu'tazilah mereka menafikan ma'ani tak jadi kafir, sedangkan bila menafikan ma'ani maka membawa tanafi maknawiyah. Jadi kalau Mu'tazilah kita tidak mengkafirkan Mu'tazilah dengan sebab mereka menafikan ma'ani, maka tak bolehlah juga kita nak mengkafirkan mereka yang mengingkarkan maknawiyah. Tak bolehlah kita nak nak menjatuhkan hukum kufur kepada orang yang menafikan maknawiyah. Tapi dalam kitab-kitab sebut apa? Menafikan maknawiyah itu jadi kafir. Lagu mana ni? Seolah-olah jadi jadi bertentang. Jadi bertentangan makna. Faham ni? Seolah-olah jadi tetang. Lagu mana ni? Tak. Betul tak kaedah tadi tu? Kaedah falsafah tadi tu. Dia panggil kaedah hukumat tadi tu. Hukamat tadi tu betul tak? Mana izan tafal lazim intafal malzum tu? Bila tak nafi lazim maka tak nafi malzum tu. Betul tak kaedah tu? Tu. Jadi pada nak sesuaikan dengan kaedah falsafah tadi dengan pemahaman kita. Lagu mana kita nak faham? Tu. Jangan pening lagi lah. Sebab tu Tok Guru tak mau masuk dah luar ni. Habis. Sebab apa tu kerana ni ilat. Kerana ni ilat pada kata tidak ada jalan bagi dihukum kufur mereka yang menafikan maknawiyah. Sebab apa kita tak hukum kufur orang yang menafikan maknawiyah tu? Kerana lazimnya maknawiyah akan ma'ani. Lazim akan ma'ani. Bila Mu'tazilah, kita tidak mengkafirkan Mu'tazilah dengan sebab mereka menafikan ma'ani, maka tak bolehlah juga kita nak mengkafirkan orang yang menafikan maknawiyah. Sebab apa? Sebab si ma'ani dan juga maknawiyah tu lazim je. Bila ternafi ma'ani maka ternafi maknawiyah. Bila ternafi maknawiyah maka ternafi ma'ani. Tu. Kerana lazimnya maknawiyah akan ma'ani. Tu. Ma'ani tu yang malzumnya maknawiyah. Yang ni sifat bagi ma'ani. Jadi ma'ani tu dikira sebagai malzum, maknawiyah dikira sebagai lazim. Dan telah ijma' habis situ. Berarti duduk situ. Okey. Dan telah ijma' uqala atas ternafi lazim dengan ternafi malzumnya. Tu. Dan di sini dengan makna hal lah. Jangan jadi wawul ataf. Kalau jadi wawul ataf ni nak ataf mana? Kalau wawul ataf kena cari maktuf dia. Cari maktuf tak jumpa pakai kiamat tak jumpa. Sebab apa? Sebab dah di sini bukan dengan ataf. Dah di sini jadi hal. Tu. Dia pening. Hal keadaan tu telah ijma' uqala. Apa uqala? Orang cerdik pandai lah ni uqala ni. Uqala yakni orang yang cerdik pandai, orang yang bahas ilmu secara halu-halu. Uqala di sini merujuk pada ahli falsafah lah. Tu telah ijma', yakni telah sepakat uqala ahli-ahli falsafah. Bukan falsafah sesat lah, falsafah betul ni. Telah ijma' uqala orang-orang yang bijak pandai tu atas ternafi lazim dengan ternafi malzumnya maknawiyah. Salah.
Telah ijma' uqala atas nafi lazim dengan ternafi malzumnya lazim. Gitu kaedah. Domain salah tadi. Baca sekali lagi. Dan telah ijma', telah sepakat di kalangan ahli-ahli falsafah. Sepakat lagu mana? Atas ternafi lazim dengan ternafi malzumnya lazim. Tu sepakat dah di kalangan ahli falsafah ni, apabila izan tafal lazim intafal malzum, apabila ternafi lazim maka membawa kepada ternafi malzum. Tu maka kerana inilah, kerana sebab ni lah. Sebab apa? Sebab jadi berlawanan ni, seolah-olah berlawanan. Sebab apa Mu'tazilah kita tahu hukum kufur? Sebab mereka menafikan makni, tapi kita hukum kufur mereka yang menafikan maknawiyah. Tu. Jadi ada ulama dia pergi tanggung makna tersebut. Dia pergi takwil makna tersebut. Takwil ke mana? Tengok. Maka kerana inilah mana? Kerana kaedah dibuat oleh uqala tadi. Kaedah dibuat ahli falsafah tadi tu. Tu. Apabila ternafi lazim, kaedah falsafah di mana? Apabila ternafi lazim, maka ternafi juga malzum. Kerana kaedah itulah tu mentakwil. Apa mentakwil di sini? Yang mana mentafsirkan ataupun memalingkan makna. Mentakwil oleh orang di sini kena makna ulama lah, bukan orang kampung bodoh dan ngaji ni. Orang di sini kena makna ulama. Telah mentakwil oleh ulama-ulama mana? Ulama-ulama usuluddin lah. Bab kita bahas ilmu usuluddin, telah mentakwil oleh ulama-ulama yang menakal. Jadi pada ayat nak sebut di sini ni bukan pendapat pada ayat lagi. Kayak gitu pada ayat dia akan beri pandangan dia sendiri. Bahkan dia nak kritik pula pandangan orang lain. Tengok pada ayat. Nanti kita tengok mana pendapat lebih tepat, mana kita tengok. Kayak gitu tengok. Ni hebat pada ayat ni. Kita baca kitab dia kagum. Kita akan kagum. Kadang-kadang kita baca jadi kita nak suka, payah. Payah kadang-kadang siapa kita nak jadi nak suka. Nak suka seorang. Dengan sebab kaedah falsafah tadilah, izan tafal lazim intafal malzum tulah. Yakni ternafi lazim maka ternafi juga malzum tulah mentakwil oleh orang-orang, yakni ulama-ulama usuluddin. Tu yang menakal akan perkataan yang masyhur. Ulama-ulama usuluddin tu dia pergi ambil nakal di sini dengan mana ambil lah, ambil akan perkataan yang masyhur. Perkataan tu masyhur, rata-rata tahu mana, iaitu perkataan yang masyhur tu. Ni panggil maqalul qaul, pada kata perkataan yang masyhur. Mana perkataan masyhur tu? Ingkarkan maknawiyah itu kufur. Tu. Ulama-ulama usuluddin dia bagi kaedah perkataan ulama yang masyhur. Lagu mana? Ingkarkan maknawiyah tu kufur. Okey, sebab apa ingkarkan maknawiyah tu kufur? Okey, kita tengok dulu. Sini tempat dia ilat dia sini. Sebab apa nafikan maknawiyah tu jadi kufur? Kerana bahawasanya maknawiyah itu pekerjaan, yakni sifat-sifat, pekerjaan dengan makna sifat-sifat yang diijma', yakni yang disepakati atas subutnya pekerjaan atau subutnya maknawiyah ataupun subutnya sifat. Tu. Jadi ilak pada kata ternafi, menafikan maknawiyah jadi kafir. Okey, ilak dia kerana maknawiyah tu pekerjaan yang telah ijma', pekerjaan yang telah sepakat di kalangan ulama. Baik. Cuba kita tengok apa yang pada sebut. Ni pada dia ambil nakal perkataan orang lagi ni. Perkataan orang lagi bukan perkataan dia lagi. Ingkarkan maknawiyah itu kufur. Okey. Ni perkataan orang lagi, bukan perkataan pada lagi. Dengan bahawa ni ulama-ulama tolong tanggung takwil. Ulama-ulama tolong takwil dengan ni nampak takluk pada kata takwil lah. Takwil, ulama-ulama pergi takwil tu, takwil dengan mana? Takwil dengan bahawa tu, dengan bahawa makna ingkarkan maknawiyah jadi kafir tu, ingkar serta menyabitkan lawannya maknawiyah. Tu. Jadi ulama-ulama tanggung. Dalam kitab sebut ingkarkan maknawiyah itu jadi kufur. Okey, ingkarkan maknawiyah itu jadi kufur. Itu dalam kitab-kitab sebut. Maka ulama-ulama dia ambil, dia tanggung. Tanggung dalam mana? Dia takwil. Dia takwil ke mana tu? Dia kata
ingkarkan maknawiyah jadi kufur ni dengan sebab kita menafikan maknawiyah serta kita menyabitkan lawan dia hak mustahil tu. Tu. Maknanya apa? Semata-mata menafikan maknawiyah tak kufur lagi. Seolah-olah gitu. Bila kaedah, bila dia tanggung, ada ulama-ulama dia takwil lagu tu. Dia takwil kata menafikan maknawiyah itu jadi kufur, yakni menafikan maknawiyah serta menyabitkan lawan dia. Baru jadi kufur. Ada pun semata-mata menafikan maknawiyah itu tak jadi kufur lagi. Tu. Ni para nak kritik ni, para nak kritik. Para kata tak molek apa kita tanggung. Tak molek ulama-ulama kita tolong tanggung gini. Tak kena dia kata, tak kena dengan wajah dia. Tu tanggung. Tu habis. Jadi hak kafir tu di sisi ulama-ulama hak kita tanggung tu yang takwil perkataan ingkarkan maknawiyah jadi kafir tu dengan apa? Dia takwil ke mana? Ingkarkan maknawiyah serta menyabitkan lawan baru jadi kufur. Maka tidaklah ingkar jua. Masa ngaji dulu tok guru kata ada nyo seekor suti sini. Ada nyo seekor tinggal. Maka tidaklah ingkar nyo tu. Tu. Tidak ingkar nyo maknawiyah juga. Apa ni? Yani tidaklah ingkar, yani tidaklah kufur. Gitu. Maka tidaklah, yani tidaklah kufur ingkar nyo maknawiyah juga. Tu. Jadi kalau semata-mata ingkar maknawiyah tak jadi kufur lagi. Bahkan dengan tilik bahawa kufur itu dengan menyabitkan lawannya juga. Jadi kufur-kufur tu dengan kita menyabitkan lawan. Okey, ini perkataan ulama-ulama hak ditanggung perkataan ingkarkan maknawiyah tu jadi kufur. Okey, habis itu. Berarti itu. Okey, ni para sendiri buat lagi. Ni baru hujah para nak kritik ni. Dan ini dan ini takwil. Takwil mana? Ingkarkan maknawiyah jadi kufur tu dengan makna ingkarkan maknawiyah serta menyabitkan lawan. Semata-mata ingkar maknawiyah tak jadi kufur lagi. Tu. Takwil lagu tu menyalahi. Para kata mung gi takwil lagu tu ulama-ulama dulu-dulu hak gi takwil perkataan perkataan tu dia takwil tu menyalahi. Menyalahi yakni tak betul, tak tepat akan wajah keadaan ingkar itu. Tu. Jadi ulama-ulama tolong tanggung tu dia kata menyalahi, tak betul dengan apa? Dengan keadaan wajah ingkar tu. Tak betul. Sebab apa tak betul tu? Keadaan ingkar itu kufur. Sebab apa? Sebab ulama dulu kata ingkarkan maknawiyah tu jadi kufur, yakni ingkarkan maknawiyah serta menyabitkan lawan. Semata-mata ingkar maknawiyah tak jadi kufur lagi. Tu ulama-ulama tu sebut gitu. Jadi lalu tu pada ayat kata, mu nak tanggung lagu tu tak molek. Tak betul kalau mu nak tanggung lagu tu. Tak kena dengan keadaan wajah keadaan ingkar kufur tu. Sebab apa? Wajah perkataan ingkar kufur. Tengok. Iaitu perkataan mereka itu. Perkataan yang masyhur tu. Sebab ulama-ulama dulu akidah ingkarkan maknawiyah tu jadi kufur dengan sebab apa? Sebab ulama akidah mana? Kerana bahawa maknawiyah itu pekerjaan yang diijma'kan atas subutnya pekerjaan. Tu. Jadi sini nampaknya ada dah wajah tu. Yakni maknawiyah ni pekerjaan yang telah diijma'. Yakni sifat-sifat yang telah diijma' oleh ulama'. Di dalam aqaid bila ijma' kita nafikan ijma' ni jadi kafir. Kita menafikan ijma' ni jadi kafir lah. Faham ni? Tu. Tu dia. Ingkarkan maknawiyah jadi kufur ni. Menafikan ijma' tu jadi kufur. Tu. Jadi perkataan ulama-ulama dulu kita tanggung tu tak betul, tak kena, seolah-olah tak kena. Tu. Sebab apa? Sebab ulama akidah ingkarkan maknawiyah tu jadi kufur sebab apa? Kerana maknawiyah tu pekerjaan yang telah diijma' atas subutnya. Maksudnya apa? Maksudnya kita faham daripada petikan ni bahawasanya semata-mata menafikan maknawiyah tu jadi kafir lah. Sebab apa semata-mata menafikan maknawiyah jadi kafir? Kerana maknawiyah tu pekerjaan ataupun sifat yang telah diijma' oleh ulama atasnya. Faham ni? Tapi ulama-ulama tadi dia pergi tanggung tu pula tak
betul. Ditanggung ke mana? Ingkarkan maknawiyah jadi kafir tu dengan sebab kita ingkarkan serta menyabitkan lawan. Semata-mata ingkarkan maknawiyah tak jadi kufur. Nampak tak bertentang tu? Bertentang dengan ulama Allah tanggung dengan perkataan hak sebenar tu. Bertentang. Tu. Habis itu. Jadi kerana bahawasanya maknawiyah tu pekerjaan yang telah diijma'kan atas subuknya. Habis itu. Yang memberi faham, yakni memberi faham kepada kita lah atas fardu, yakni atas buat agak-agak betul dakwa itu. Dakwa mana? Dakwa itu dakwa keadaan ingkarkan maknawiyah jadi kufur tu. Akan bahawa setiap-tiap barang yang diijma'kan atas subuknya barang daripada pekerjaan aqaid, yakni pekerjaan hak bersangkut paut dengan akidah, mesti jadi kafir. Tu. Jadi pekerjaan hak telah ijma' ulama. Tambah pula benda ni berkait dengan aqaid, berkait dengan akidah. Bila mari ijma', maka bila nafi ijma' jadi kafir lah. Tak ni. Nafikan ijma' maka jadi kafir lah. Kafir tu dengan ingkarnya ni, dengan sebab ingkarnya mana? Nya barang yang ijma' tu. Tu. Dengan di sini jadi dengan sababiah lah. Dengan sebab ingkarnya mana? Nya barang yang ijma' tu. Habis. Bahkan dakwa ijma' atas subuk maknawiyah itu, bahkan dakwa ijma' atas subuk, yakni atas sungguh maknawiyah itu melawanikan ijma' uqala. Seolah-olah berlawanan. Ingkarkan maknawiyah tu jadi kufur sebab apa? Sebab maknawiyah tu pekerjaan hak telah diijma'kan atas subuknya. Tapi tak ada pok-pok hukumat kata apa? Pok-pok falsafah bagi kata apa? Izan tafal lazim intafal malzum. Apabila ternafi lazim maka membawa ternafi malzum. Atau bila ternafi ma'ani, orang-orang yang menafikan ma'ani, maka membawa lah dia menafikan maknawiyah. Tak ni? Seolah-olah berlawanan. Orang yang menafikan maknawiyah ni jadi kufur sebab maknawiyah tu pekerjaan yang telah diijma'kan. Maksudnya apa? Bila nafikan maknawiyah baru jadi kafir, bila menafikan ma'ani tu tak jadi kafir lagi. Tu ulama-ulama usuluddin buat gitu. Seolah-olah benda yang dibuat tu bertentang dengan apa yang dibuat oleh hukamat. Hukamat kata, apabila ternafi lazim maka ternafi malzum, apabila ternafi malzum maka ternafi lazim, ternafi juga lazim. Bila menafikan ma'ani maka membawa pada ternafi maknawiyah. Gitulah. Maksudnya apa? Bila orang yang menafikan ma'ani, kafirlah dia. Sebab apa? Sebab membawa dia menafikan maknawiyah juga. Seolah-olah berlawanan. Tu. Yang tersebut melawanikan ijma' uqala. Ijma' mana? Yang tersebut itu yang dibuat oleh hukamat tadi tu. Jadi apabila ternafi lazim maka membawa pada ternafi malzum. Yang melengkapi, yang ni ijma', yang ni sifat ataupun naat bagi lafaz ijma' uqala. Ijma' uqala tu yang melengkapikan ternafi maknawiyah dengan ternafi ma'ani. Tu. Dengan ternafi maknawiyah dengan ternafi ma'ani. Kan ulama-ulama hukumat tadi, ahli-ahli falsafah tadi sebut, izan tafal lazim intafal malzum. Apabila ternafi ma'ani maka membawalah ternafi apabila menafikan maknawiyah maka membawa pada ternafi ma'ani. Begitulah sebaliknya, bila menafikan ma'ani maka membawa pada ternafi maknawiyah. Tu. Ijma' uqala tu yang melengkapikan ternafi maknawiyah dengan ternafi ma'ani pada sisi Mu'tazilah. Ternafi ma'ani tu pada sisi Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah mereka menafikan ma'ani, seolah-olah membawalah mereka ni menafikan maknawiyah juga. Tapi kenapa Mu'tazilah kita tak hukum kufur? Sedangkan mereka pun seolah-olah menafikan maknawiyah juga. Tu. Melainkan ni bagi istisna munqati'. Tu. Melawanikan
ijma' uqala tu. Yang ni melainkan yang tak melawanikan ijma' ulama tu jika kita tanggung, jika kita ihtimal, kita tanggung maknawiyah daripada maknawiyah pada umpama dua tarkib. Kita tanggung maknawiyah tu pada umpama dua tarkib. Dua tarkib yakni dua susunan lah. Mana dua susunan? Yakni ingkarkan maknawiyah jadi kufur. Dan ingkarkan maknawiyah sebab maknawiyah tu ijma'. Okey, dua tarkib tu. Ingkarkan maknawiyah jadi kufur. Dan juga maknawiyah tu adalah ijma'. Ini dipanggil dua tarkib. Dua tarkib tu atas bahawa kita tanggung dua tarkib maknawiyah tadi tu. Mana? Maknawiyah kufur, menafikan maknawiyah tu kufur, dan juga maknawiyah tu ijma'. Jadi kita kena tanggung lagu mana? Atas bahawasanya, tanggung-tanggung tu takluk. Atas bahawasanya, atas bahawasanya mana? Nya dhamirul sya'ni lah. Okey, atas bahawasanya dikehendaki dengan dia. Dikehendaki dengan dia dengan maknawiyah tu akan makna yang diibaratkan daripadanya makna pada sisi mereka yang menyabitkan ma'ani dengan thamaratus sifat. Jadi kita tanggung. Okey. Hak Mu'tazilah tu mereka tak nafikan mereka yang mengisbatkan maknawiyah macam Mu'tazilah tu. Mereka tak nafi maknawiyah. Okey, jadi maknawiyah mana hak mereka tak nafikan tu? Maknawiyah mana? Sebut dah tadi kan. Maknawiyah ada tiga. Tu ada tiga maknawiyah. Maknawiyah yang dengan makna samaratus sifat, maknawiyah dengan makna hal, maknawiyah dengan makna amrun i'tibari. Jadi Mu'tazilah mereka menafikan maknawiyah mana? Tu. Dan mereka Mu'tazilah ni mereka mengisbatkan maknawiyah mana? Tu. Maknawiyah mana mereka isbat tu? Jadi ulama dia suruh kita tanggung. Pada dia suruh kita tanggung. Tanggung lagu mana? Tanggung makna yang diibaratkan daripadanya makna pada sisi mereka yang menyabitkan ma'ani dengan samaratus sifat. Yakni mereka yang menyabitkan maknawiyah tu adalah dengan makna samaratus sifat. Faham ni? Bukan dengan makna hal ataupun makna amrul i'tibari. Faham ni? Jadi maknawiyah dengan makna samaratus sifat itu tidak diingkar oleh siapa-siapa pun, bahkan Mu'tazilah pun isbat. Allah Taala ada ada maknawiyah dengan makna samaratus sifat. Itu walaupun mereka menafikan sifat, tapi samaratus sifat tu ada juga. Apa samaratus sifat? Yang ni jaksa-jaksa bagi sifat. Artinya arti samaratus sifat yang nak memperjelaskan kepada kita apa makna samaratus sifat ni. Kegunaannya sifat dan jaksanya sifat. Dan sini atas pada kata kegunaan lah. Atau tafsir dah dipanggil kegunaan dan jaksa tu sama je. Jaksa habuan, boleh kat apa itu? Jaksa habuan tugas, boleh kat bawah. Seperti kuasa. Ni. Mana misal contoh samaratus sifat tu hak tak dinafi oleh Mu'tazilah, bahkan tak dinafi oleh siapa-siapa pun. Jadi kita sebab itulah kita tak hukum makna Mu'tazilah. Sebab itulah kita tak hukum Mu'tazilah kufur dengan sebab mereka menafikan ma'ani. Betul lah kaedah hukama tadi. Hukama buat kaedah tadi, izan tafal lazim intafa malzum. Apabila tak nafi lazim maka tak nafi malzum. Bila Mu'tazilah mereka menafikan ma'ani, betul, bila mereka menafikan ma'ani maka membawa lah kepada ternafi maknawiyah. Maknawiyah mana hak ternafi tu? Membawa kepada ternafi tu. Apabila kita menafikan ma'ani maka membawa kepada ternafi maknawiyah. Baik, ternafi maknawiyah mana? Yang ni maknawiyah dengan makna hal dan juga maknawiyah dengan makna amrun i'tibari tu. Faham dah lah kita. Faham lah. Jadi maknawiyah hak diingkar oleh oleh Mu'tazilah bukan maknawiyah dengan makna samaratus sifat atau isbat. Atau Mu'tazilah pun isbat. Apabila Mu'tazilah menafikan ma'ani maka membawa kepada ternafi maknawiyah. Betul kaedah tu.
Jadi maknawiyah mana yang membawa ternafi bila kita menafikan makna ni? Yakni maknawiyah dengan makna hal ataupun maknawiyah dengan makna amrun i'tibariyun. Aku tahu. Tu kita tak cerak lagi ni. Apa beza maknawiyah dengan makna hal? Apa beza maknawiyah dengan makna amrun i'tibari? Tak mau sebut lagi. Sebab apa? Sebab Quran akan bahas, akan sebut pada muka surat 21. Kita tak mau sebut lagi. Mana misal contoh samaratus sifat tu? Seperti kuasa. Tu seperti kuasa. Jadi Mu'tazilah pun tak nafi kata Allah Ta'ala tu kuasa. Allah Ta'ala berkuasa tak kata Mu'tazilah? Betul, Allah Ta'ala berkuasa. Menafikan berkuasa pada Allah Ta'ala kafir. Kerana apa? Dalam Quran pun sebut. Tu. Dalam Quran pun sebut kata Allah Ta'ala Maha Kuasa. Tu. Seperti kuasa. Jadi kuasa ni tak dinafi oleh Mu'tazilah. Yakni kuasa dalam mana? Yakni memberi bekas Allah Ta'ala dengan kudratnya. Dengan kudratnya, yakni dengan sifat berkuasanya pada makdur. Makdur di sini ingat mana makhluk lah ataupun mungkin. Ni memberi bekas Allah Ta'ala pada mungkin, pada makhluk. Tu atas. Ni atas ni takluk mana? Betul ni baca sini ni. Atas makdur, atas jalan. Tu memberi bekas tu, takluk pada kata memberi bekas ni. Memberi bekas tu atas jalan mengada atau meniada. Atau atas jalan mengada atau meniada. Mengadakan mungkin atau meniadakan mungkin. Bukan mengada dengan makna gelenyar tu. Orang Kelantan kan bila sebut ngada ni maksudnya gelenyar. Gelenyar ni apa? Galak lah. Galak pun bahasa Kelantan kot, bahasa luar ke apa? Aku tak ingat bahasa luar ke apa panggil. Tu mengada, yakni mengadakan mungkin atau meniadakan mungkin. Tu. Jadi Allah Ta'ala buat Allah Ta'ala. Itu makna yang difaham daripada samaratus sifat. Dan hidup. Dan yang atas pada kata kuasa. Jangan silap atas tu. Kalau baca bodoh-bodoh gitu, macam baca surat khabar, tak khabar lah kita baca. Mana? Kalau kita baca bodoh-bodoh gitu, seperti kuasa, yakni memberi bekas Allah Ta'ala dengan kudrat pada makdur atas jalan mengadakan atau meniadakan. Dan hidup. Tiba-tiba mari hidup. Jadi dan di sini atas pada kata kuasa. Kuasa. Kegunaannya juga jaksanya sifat tu mana? Seperti hidup. Tu seperti hidup. Hidup dengan hayat. Ini bagi Asy'ariyah lah, bagi ahli sunnah wal jamaah lah. Hidup dengan hayat, ini sifat penghidup. Dan berkata-kata, atas pada kata kuasa lagi lah. Seperti berkata-kata dengan kalam nafsi. Demikianlah, yakni segala habis sifat makni tu, mungkin hadir lah. Tu. Tak kira nak tunjuk sesuatu, apa nak kata. Demikianlah habis itu. Butir itu. Okey. Maka sahlah hukum dan wajah itu. Wajah mana? Wajah dibuat oleh pada ending. So, menafikan maknawiyah ni, hak jadi kufur tu maknawiyah mana? Yakni maknawiyah dengan makna samaratus sifat. Tu. Maka sahlah hukum dan wajah tu. Sebab apa sah tu? Kerana ilat pada kata sah. Sebab apa sah hukum dan juga wajah dibuat daripada ayat tu? Kerana ijma' ulama' kalam. Ulama' kalam di sini dengan mana ulama' mutakallimin. Ulama' kalam yakni ulama' mutakallimin ataupun ulama' usuluddin. Tu. Apa dah? Ijma' ulama' kalam atas subut, yakni atas sungguh demikian itu mana? Demikian maknawiyah dengan makna samaratus sifat tu bagi Allah Ta'ala. Tetapi berkata Mu'tazilah, tapi pokok Mu'tazilah kata memberi bekas dengan zat dan hidup dengan zat dan berkata-kata dengan zat. Demikianlah mungkin habislah mendengar dengan zat, melihat dengan zat. Tu bagi Mu'tazilah. Dan di dalam mawaqif, berhenti situ dulu. Dan di dalam mawaqif, dan jadi wawul isti'naf, mula ayat baru. Dan di dalam mawaqif, yakni kitab mawaqif, mengibarat daripada samara itu, yakni samaratus sifat tu, mengibaratkan samarat itu, yakni samaratus sifat tu, mengibarat
dengan alimiyah. Betul bagi tu. Kita uti baca lagi. Alimiyah. Mengibarat dengan alimiyah. Jadi dalam kitab Mawaqif, dia mengibaratkan samaratus sifat tu dengan alimiyah dan qadiriyah. Qadiriyah kena baca gitu, jangan baca qadariyah. Qadariyah tu ajaran sesat tu. Orang sok akidah tu. Jadi qadiriyah baca gitu. Tak bagi molek. Demikianlah sehingga habislah. Dengan ya masdar, yakni dengan didatangkan ya masdar. Ada ya masdar ni kan? Qadiriyah tu. Alimiyah tu. Ia panggil ya masdar. Dan ditafsirkan demikian itu, ada orang ditafsir demikian itu mana? Alimiyah dan qadiriyah ditambah ya masdar tu. Ditafsir dengan al-kaunu aliman dan al-kaunu qadiran, seperti ibarat daripada pecil-pecilan yang pecah-pecahan lah, pecahan-pecahan maknawiyah pada istilah. Habis itu betul. Okay. Maka mengibarat daripada sekalian itu oleh orang-orang yang kemudian dengan lafaz maknawiyah. Jadi orang-orang kemudian ni dia pergi letak nama al-kaunu aliman, al-kaunu qadiran tu, ataupun dalam kitab Mawaqif sebut tu alimiyah, qadiriyah tu. Jadi orang-orang kemudian ni dia mengibaratkan lagu mana? Okey. Mengibaratkan sekalian itu hak disebut tadi tu oleh orang-orang yang kemudian, yakni orang-orang kita ni lah, dengan lafaz maknawiyah. Dia mengibaratkan dengan lafaz maknawiyah juga. Sebab apa tu mereka mereka mengibaratkan samaratus sifat tu dengan makna maknawiyah juga, supaya pendek atas jalan majaz. Pendek, supaya mudah nak cakap. Ni sebut samaratus sifat, panjang, payah. Payah pula nak faham. Habuan, jaksa sifat lah ke mana. Sebut maknawiyah je. Jadi maknawiyah tu diletak nama maknawiyah gitu, mengibarat ataupun membuat cakapan oleh orang-orang kediang ni, bahawasanya makna samaratus sifat tu jadi maknawiyah supaya pendek atas jalan majaz pada cakapan lah, atau ni atah pada kata pendek atas jalan majaz atas itu. Okey, sebab apa orang-orang kemudian letak samaratus sifat dengan makna maknawiyah juga? Sebab semabur atas mereka itu. Sebab semabur. Apa semabur? Yang ni keliru. Semabur ni bahasa elektronik lah. Semabur atas mereka itu, orang-orang kemudian ni, oleh kehendak dengan al-kaunu tu. Orang-orang yang kemudian ni dia jadi keliru dengan kata-kata tu, al-kaunu qadiran, al-kaunu muridan tadi tu. Kalau gitu maka menyangka mereka itu orang kemudian ni akan maknawiyah pada istilah. Orang yang kemudian ni gi sangka kata maknawiyah tu maknawiyah pada istilah. Apa maknawiyah pada istilah? Maknanya maknawiyah dengan makna samaratus sifat tu. Orang lagi jadi orang-orang lagi keliru tu. Habis itu. Wallahu a'lam. Allah sahaja yang Allah lah yang maha mengetahui. Habis itu. Kita tengok. Tu. Hanya ia perkara yang lazim bagi makna. Habis itu yang dapat dengan fikir. Habis itu dulu. Sehingga berkhilaf mereka itu ulama usuluddin ataupun ulama mutakallimin. Ni nak sebut khilaf ni. Adakah ia mana? Adakah ia tujuh sifat tu takut ia tujuh sifat tu pada dirinya? Tu. Sehingga ni jadi royah ni. Jadi royah ni. Sehingga berkhilaf mereka itu. Apa berkhilaf yang ni? Berselisih pendapat mereka itu ulama-ulama usuluddin. Adakah tahakkuk, yakni wujud. Tahakkuk di sini dengan makna sungguh lah. Tu tahakkuk, yakni sungguh ia tujuh sifat tu pada dirinya. Pada dirinya diri mana? Diri tujuh sifat tu. Adakah sifat tu ni tahakkuk pada diri dia? Tu.
iaitu tahakkuk pada diri, yakni wujud fi zihni dan juga wujud bukan wujud, sungguh pada zihin dan juga sungguh pada kepala otak. Bila sebut tahakkuk di sini kat mana sungguh pada zihin, yakni sungguh di dalam kepala otak dan juga sungguh di luar daripada kepala otak. Mana? Iaitu pertambatan tiap-tiap sifat daripada sifat ma'ani. Jadi pertambatan sifat dengan sifat ma'ani ni dipanggil hal. Tu. Jadi pokok-pokok yang menyabitkan hal tu, seperti mana Imam Sanusi, Imam Haramain, Imam Sanusi tu pun ada juga disebut di dalam kitab Kifayatul Awam. Disebut dalam kitab Kifayatul Awam. Imam Sanusi ni pada awalnya beliau menyabitkan hal, tapi beliau menarik balik hal pada akhirnya. Itu disebut dalam kitab Kifayatul Awam lah. Tengok. Jadi, adakah ni seolah-olah sehingga berkhilaf antara dua golongan. Mana? Golongan yang pertama, adakah tahakkuk ia pada dirinya? Iaitu tahakkuk tu lagu mana? Iaitu pertambatan, yakni seolah-olah jadi pertambatan tiap-tiap sifat tu, tiap-tiap sifat maknawiyah tu daripada sifat ma'ani. Jadi maknawiyah hak jadi hal ni, atas mereka yang menyabitkan hal ni, seolah-olah maknawiyah tu fungsi dia adalah untuk jadi pertambatan, untuk mengikat. Tu maksud pertambatan, yakni mengikat sifat ma'ani pada zat Allah Taala. Ni seolah-olah maknawiyah tu jadi pertambatan. Ni khilaf. Seolah-olah maknawiyah tu fungsi dia adalah untuk menjadi pengikat bagi sifat ma'ani pada zat Allah Taala, supaya sifat ma'ani tu tak cerah, tak cabut daripada zat. Lagu tu. Iaitulah mana? Iaitulah pertambatan tu. Perkataan mereka yang menyabitkan ahwal. Ini perkataan mereka yang menyabitkan hal. Rasanya berhenti di sini dululah. Kemudian kata musannif, maka jadilah ia daripada sifat wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.